Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita. Malam ni buka surat 31 di bawah tajuk kedudukan pendosa di akhirat. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wa ma kana minas sayyiati duna syirki wal kufri wa lam yatub 'anha sahibuha hatta mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiatillahi ta'ala in syaa'a 'azzabahu bin nar wa in syaa'a 'afa 'anhu wa lam yu'azzib bin nari asla. Apa-apa kejahatan kecuali syirik dan kufur, pelakunya itu tidak bertaubat sehingga dia meninggal dunia tetapi tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, diazabnya dalam neraka, dan jika dia kehendaki, diampunkannya dan tidak diazab sama sekali. Jadi petikan ni yang kita baca ni lanjutan daripada hak baru ni lah. Hak baru ni kita bincang orang beriman bila mana dia buat dosa itu menjejaskan imannya. Dosa orang mukmin tidaklah menyebabkan dia jadi kafir, kecuali dia engkarlah mana-mana kefarduan agama. Kalau dia tinggal kefarduan agama dalam keadaan tidak engkar, dia tinggal dalam keadaan malas, dalam keadaan cuai, dia dikira berdosa lah, tapi tidak jadi kafir. Begitu juga maksiat yang dia buat tidaklah menjadikan dia kafir, dan itu menjejaskan keimanannya kepada Allah SWT. Iman dia tu jadi lemah, jadi rendah. Apa yang kita nak bincang di sini iaitu orang mukmin yang tidak sempat bertaubat daripada maksiat yang dia buat, tiba-tiba dia mati. Mati dalam keadaan buat maksiat, belum sempat bertaubat, tidak sempat bertaubat. Jadi dia ni berada pada kehendak Allah Ta'ala, masyiatullah. Jadi seperti yang kita bincang sebelum pada ni, Allah Ta'ala ni dia ada sifat masyiah ataupun iradat Allah Ta'ala. Masyiah ni maknanya atas kehendak Allah Ta'ala dah, nak buat keputusan dia tu lagu mana. Jadi keputusan orang beriman lagu ni, kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh azabkan dalam api neraka. Kalau dia nak, dia boleh maafkan. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni tak ada siapa boleh sekat. Dan di sini menunjukkan kepada kita tidak wajib kepada Allah Ta'ala untuk memasukkan orang itu dalam syurga ataupun memasukkan orang itu dalam neraka, seperti mana golongan Mu'tazilah kata. Golongan Mu'tazilah kata wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang taat dalam syurga, dan wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang maksiat dalam neraka. Wajib, kata dia. Jadi di sini Imam Abu Hanifah nak menyatakan bahawa kedudukan orang itu dalam syurga ke dalam neraka itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh paksa Allah Ta'ala. Kalau kata wajib atas Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala tu duduk bawah, ada pihak yang tekan, memaksa Allah Ta'ala. Bila ada tekanan, maka itu dikira sebagai
lemah lah, tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT boleh mengazabkan dia dan boleh memaafkan dia. Dalam doa ia dibaca di akhir surah Al-Maidah tu, Allah Ta'ala kata apa? Allah SWT sebut doa ia dibaca oleh Nabi Isa, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu azabkan dia, kalau kamu azabkan mereka tu, memang dia hamba engkau. Mana engkau pemilik, engkau pencipta, engkau yang memiliki hamba-hamba atas engkau lah. Tetapi kalau engkau nak memaafkan, itu adalah sifat hakim engkau, bijaksana engkau, dan sifat rahmat engkau. Jadi Allah SWT memasukkan orang itu dalam neraka atas kehendak dia. Kalau dia memaafkan orang itu sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali, itu adalah sifat rahmat Allah Ta'ala, sifat bijaksana dia. Jadi tak ada kata terpaksa Allah Ta'ala memasukkan dia dalam neraka ke, ataupun Allah SWT terpaksa memasukkan dia dalam syurga. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah kata kejahatan ni kecuali syirik dan kufur. Ni syirik ni Allah SWT kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan kalau dia tu disyirikkan oleh hamba. Maknanya kalau hamba tu menganggap Allah SWT ni sama dengan mana-mana makhluk, berkongsi kerajaan, berkongsi ibadat, berkongsi tempat minta pertolongan, mana menganggap Allah Ta'ala ni sama dengan menganggap mana-mana makhluk ni sama dengan Allah Ta'ala dalam mana-mana sifat. Seseorang yang menganggap mana-mana makhluk, tak kira kau nabi ke, wali ke, jin ke, malaikat ke, sama dengan Allah Ta'ala pada mana-mana sifat, mana-mana perbuatan, sama dengan zat, maka itu dikira sebagai syirik. Syirik. Mana kalau dia semaya ngadap berhala, dia sujud di berhala, syirik. Sebab apa? Sebab perbuatan sujud tu adalah mutlak hak Allah Ta'ala, tidak boleh dia letak, dia buat di hadapan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mengampunkan syirik dan juga tidak mengampunkan kufur. Kufur ni mana engkar lah, dia mati tu dalam keadaan tak kenal Allah Ta'ala, ataupun dia kenal tapi dia tidak percaya. Jadi dua benda ni Allah Ta'ala tidak ampunkan. Walaupun orang tu ada mil'ul ardi zahaba, walaupun orang tu ada emas sebesar bumi ni, nak tebus kufur dia di hadapan Allah SWT tak dapat. Sebab itulah Allah SWT tidak mengampunkan selain daripada Allah SWT, tidak mengampunkan kalau manusia itu syirik kepada Allah Ta'ala, kalau manusia itu kufur. Selain daripada dua ni, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Nombor 76 tu, syirik ialah menyamakan Allah SWT dengan mana-mana makhluknya. Ia juga bermaksud memberi sifat-sifat Allah yang khusus kepada benda-benda lain, sama ada malaikat. Sifat ni ada pada Allah Ta'ala. Ilmu yang mutlak kita letak pada mana-mana hamba Allah Ta'ala. Kita letak pada malaikat ke, jin ke, nabi ke, wali ke, seperti kuasa mentadbir alam dengan kehendaknya. Maknanya orang ni dia boleh atur hujan turun masa mana, matahari naik masa mana, dia boleh atur. Mana kalau manusia anggap lagu tu ada pada manusia yang lain, ada pada makhluk yang tertentu, makna dia telah memberikan milik mutlak kuasa tadbir ataupun hakut tasarruf
kuasa ataupun hak mutlak untuk mentadbir dia letak pada mana-mana makhluk, ataupun dia memberikan sifat ilmu zati, ilmu tanpa usaha pada makhluk lain, meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit, boleh melanak dan murka dan boleh memberi rahmat, maka semua ni dikira sebagai syirik. Sebab apa? Sebab benda-benda ni semua benda-benda ni adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah sebut kepada kita akibat buruk daripada syirik ni, iaitu dia tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala lah. Kemudian dalam nota ni kita kata antara akibat buruk syirik ialah tidak mendapat doa keampunan Nabi dan orang mukmin. Tak akan dapat. Kita ni bila kata kita beriman, ada orang doa untuk kita. Lagu mana? Kita maya-maya, tentu dah orang doa kita. Jadi bila kata tidak mendapat doa keampunan daripada Nabi dan juga orang mukmin ni, tidak dapat juga orang yang syirik ni, dia tidak dapat doa daripada malaikat. Orang beriman ni dia mendapat doa juga daripada malaikat. Malaikat tolong doa kita. Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu. Malaikat-malaikat yang menanggung aras tu dan juga malaikat yang ada sekeliling mereka tu, mereka bertasbih memuji Allah SWT. Dan mereka tu minta keampunan untuk orang beriman. Mana malaikat dia doakan juga untuk kita. Jadi kalau orang tu kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala, dia tidak dapat doa daripada Nabi, doa daripada orang mukmin, dan juga tidak dapat doa daripada malaikat. Sebab apa? Allah Ta'ala larang ni. Allah Ta'ala larang. Maka nalin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Terbukti dah dia dengan kufur dia, dengan syirik dia, maka tak boleh orang beriman dan juga tak boleh orang mukmin nak minta doa keampunan untuk ahli neraka, orang yang kufur syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tu tidak diampunkan dosa dia. Ini kita baca dah tadi. Kemudian muka surat sebelah tu nombor 3 tu, diharamkan dari memasuki syurga. Tak boleh masuk syurga. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata. Maknanya bukti daripada kata-kata Nabi Isa sendiri. Dia kata kepada orang yang kata dia tu sebagai Tuhan, anak Tuhan. Nabi Isa sendiri kata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga. Haram syurga bagi dia, tak dapat masuk. Lepas tu dah tak boleh masuk syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang berlaku zalim. Mana orang syirik ni, dia tidak layak mendapat syafaat daripada mana-mana Nabi. Tak ada orang boleh yang tidak ada ia dapat memberi pertolongan, yang ni pertolongan syafaat kepada dia. Kufur ni pula, maknanya orang mati dalam keadaan kufur, dia tidak layak menjadi ahli syurga. Sebab apa? Kufur ni
mengingkari perkara yang daruri, yang sabit dalam agama yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang daruri, benda daruri ini benda yang mesti dipercayai. Kalau dia sebagai orang beriman, dia kena mengakui benda daruri ini, mana benda yang sabit dengan dalil yang terang nyata, tak ada kesamaran dah. Contohnya apa? Semaya 5 waktu wajib. Kalau dia ingkari, dia tolak kafir. Kalau dia tolak ada neraka, dia tolak ada hari akhirat, adanya hari hisab. Dia tolak, dia tidak menerima kerasulan mana-mana nabi, dia tidak terima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah benda-benda daruri. Bila dia tolak, dia dikira sebagai kufur. Jadi benda yang sabit, dalam istilah dia panggil ma'ulima minad-din bid-darurah. Tak ada siapa pun boleh buat alasan dia tak tahu. Itu perkara daruri. Sebab jelas. Sebab jelas. Kalau dia beranak, dia dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga Islam, benda ni jelas. Semaya 5 waktu. Al-Quran ni kalam Allah. Itu benda yang mesti diterima, tidak boleh diingkari. Kufur ni terbahagi kepada kufur takzib dan kufur istihlal. Kufur takzib ni, dia tidak menerima apa-apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia tak percaya. Itu panggil kufur mendustakan. Dia kata Nabi tipu, Quran ni bohong. Itu orang panggil kufur takzib. Tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Sedangkan Nabi ni, Nabi itu maknanya yang mengkhabarkan, yang memberitahu bagi pihak Allah Ta'ala. Itu maknanya Nabi. Nabi, dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala, maka dia pun menceritakan. Itu makna Nabi. Sebab daripada perkataan nabak. Nabak ni berita. Kalau kata Rasul ni, mana dia yang diutuskan dengan membawa wahyu. Jadi antara Rasul dengan Nabi ni, tugas dia tu lebih kurang sama lah. Walaupun ulama ada bahas. Cuma Nabi ni, dia memberitahu dari pihak Allah Ta'ala. Dilantik oleh Allah Ta'ala. Rasul, dia dihantar. Dia utus oleh Allah Ta'ala. Jadi itu panggil kufur takzib. Tidak percaya. Sedangkan Nabi ni, orang yang benar, terbukti benar. Dia amanah pula. Satu lagi kufur istihlal, yang ini mendustakan dan menghalalkan yang haram. Maknanya Allah Ta'ala kata arak ni haram, dia kata halal. Halal arak ni. Apa Tuhan nak haramnya? Itu panggil kufur istihlal. Dia menghalalkan benda yang haram. Satu lagi kufur dalal wal ghaib. Mana kufur kesesatan. Dia tak jumpa jalan hidayah. Tak jumpa. Mana hak dia tahunya kitab matematik, kitab sains, ilmu fizik, sejarah, buka TV, tutup TV, tu hak dia tahu. Makan minum tu. Jadi dia ni dikira sebagai orang yang dalal, sesat. Mana dia hanya tahu menikmati benda-benda dunia saja. Dia tak fikir adanya hari pembalasan, adanya hari akhirat. Dia tak say pun. Mana dia kira tak apa dah. Tak apa dah dia duduk lagu tu. Dalam keadaan dia tak cari. Tak carilah padanya. Kalau orang tu duduk depan TV lah ni, dah. Dia boleh dengar kuliah agama, orang baca Quran, orang baca tafsir Quran, ada dalam TV, dalam radio gapo, dia boleh. Tapi dia buat tak ngenda. Dia tak secari. Dan kufur satu lagi, kufur i'rad dan tawalli. Mana kufur berpaling dan tidak mengendahkan. Kita kata tadilah. Ada dah orang mari ajak dia kepada Islam, dia kata biarlah dengan dia ni mati gini tak apa.
Itu panggil kufur tawalli. Maknanya jelas dah Islam tu kepada dia, tapi dia tidak mengendahkan. Itu perkara yang apa disebutkan oleh Imam Abu Hanifah berkenaan dengan orang yang berdosa selagi mana dia tidak kufur dan syirik, dia ada harapan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu di sini, kita faham, kita nampak di sini, kalau dikatakan sebagai dia terletak antara masyiatullah. Masyiatullah ni atas Allah Ta'ala. Atas Allah Ta'ala. Sebab dia tak bertaubat. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni, kita tak boleh nak apa tahu. Memanglah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahmat. Apakah kita pada hari itu termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala pandai dengan rahmat? Tak ada siapa tahu. Maka sebab itulah perkara yang ada dinyatakan di sini, walam yatub anha, dia tidak bertaubat. Maknanya kita orang beriman ni, kita tahu kehendak Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala boleh mengampunkan, Allah Ta'ala boleh memasukkan dalam neraka, tapi Allah Ta'ala kata bertaubat. Bertaubat. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita bertaubat. Nabi sendiri bertaubat tak kurang daripada 70 kali sehari, 100 kali pun ada. Maksudnya taubat itu perlu diulang. Pengampunan dosa ni mesti kita minta dari Allah SWT supaya kita ni ada harapan semua, mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau tak setaubat ni, sama ada orang tu dia nak buat jahat lagi, sehingga macam dia anggap tak ada syurga, tak ada neraka, ataupun dia ni orang yang tak nampak sifat pengampun dari Allah Ta'ala. Dia tidak nampak ada pengampunan dari Allah Ta'ala. Maka sebab itulah bila kita sentiasa bertaubat, berarti kita sentiasa berharap rahmat dia. Jadi tak boleh putus asa lah. Banyak mana dosa seorang tu pun dia tidak boleh, kita kata berputus asa. Dia kata macam ni lah, kita kata dosa-dosa dah nak taubat tak ada dah. Tak ada istilah. Jalan nak patah balik tu ada. Di highway ke? Highway. Kita ingat divider tu pakai kemah koci gitu, tak boleh buka. Apa yang boleh buka? Banjir boleh. Kalau nak kira tempat U-turn tu payah dah. Nak U-turn tu. Tapi rupanya divider tu boleh nak U-turn. Buka skru nak dia tu kat cabut boleh nak U-turn. Maknanya walaupun seorang itu terlajak jauh setara mana pun dia bergelumai dalam maksiat, itu taubat sentiasa terbuka untuk dia. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, maknanya Nabi kena ayat semacam kepada umat dia ni. Wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, mana telajak dia buat maksiat ni, maknanya habis homo lah asrafu ala anfusihim ni. Asal mana asrafa ni, mana dia berlebih-lebihan. Jadi kalau bahasa mudah kita kata gak, mana habis dia buat maksiat. Tak ada maksiat atau buat, mana tak ada maksiat hak lagi, dia buat belaka. Dia buat belaka. Asrafu ala anfusihim. Dia berlebih-lebihan dalam maksiat dia tu. Allah Ta'ala kata la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa-dosa tu Allah Ta'ala ampunkan. Mana jangan orang tu anggap dia ni, aku ni cemar dah, tua dah, tak ada nak taubat dah lagi. Selagi nyawa tak berada di halkum dah, ruang untuk bertaubat tu ada.
Jangan putus asa. Kemudian kita pergi kepada tajuk satu lagi ni. Perkara yang merosakkan amalan. Wariya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mali fa innahu yubtilu ajrahu wa kadzalikal 'ujbu. Wa kadzalikal 'ujub. Jika berlaku riya dalam mana-mana amalan, maka ia akan membatalkan pahala. Demikian juga apabila berlaku ujub. Jadi sebelum pada ni Imam Abu Hanifah sebut pada kita syirik, kemudian kufur, kemudian di sini riya. Riya ni dalam istilah ulama dikatakan sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Buah syirik tu ada. Jadi kalau syirik dan kufur itu menyebabkan orang itu tidak tidak diterima amalnya dan dia tidak layak masuk syurga, maka riak di sini bawah tu lagi, merosakkan amalan, membatalkan pahala, mana saja dia buat. Jadi apakah yang dikatakan sebagai riak di sini? Mana riak berlaku dalam mana-mana amalan. Mana amal kebajikan, sepatutnya amal tu boleh menyebabkan kita mendapat pahala, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita ada riak. Kita ada riak ni kita buat kerana orang lah. Kerana orang. Jadi bila buat kerana orang, itu panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab apa? Asal amalan ibadat ni kita kena buat kerana Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tiba-tiba kita buat nak tunjuk ke orang, nak suruh orang kata, nak suruh orang puji. Jadi riak dalam ibadat ialah melakukan ibadat kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Kita nak tunjuk. Dan termasuk dalam bab ini juga supaya didengari oleh orang lain, iaitu sum'ah, nak suruh orang puji, nak suruh orang tahu. Mana dia buat tu kadang nak tunjuk ke orang. Banyaklah, banyak contoh menunjuk-nunjuk ni. Ibadat yang bercampur dengan riak ada 3 bentuk. Lagu mana yang dikatakan ada riak ni? Iaitu dari awal lagi tujuan beribadat kerana mahu memperlihatkan kepada manusia, dan ini adalah syirik dan amalannya batil. Mana start dia tu memang niat orang dah, biar orang tahu. Contohlah mudah dah, pukul 5 pagi orang tidur laka, dia start enjin kereta dah peras, biar orang tahu aku nak pergi masjid ni. Dah. Lepas tu sampai masjid, dia buka lampu gapo semua. Dah. Orang lambat lagi nak masuk waktu subuh tu. Dah. Jadi dia tunjuk tu. Dia cuba tunjuk amalan dia. Ataupun rajimna lah kalau dia di masjid ni. Semaya kakek semaya dah mari. Dia mari katalah mari jemaah awal. Dah. Pas semaya. Dia tu memang tunjuk ke orang. Ni atas dia lah. Kita tak boleh nak kata dia tu semaya riak. Lepas tu kita tolong niat ke dia lagu tu. Dia tak riak, cuma kita tuduh. Tu salah halik kita. Ni individu tu sendiri, kita kecek atas diri kita. Kalau kita mari ni subuh-subuh tak subuh lagi kita mari dah, panas je kereta tu tekan popomeng lah. Tak. Nak teh minyak, nak teh kabarata ke apa, kita tekan minyak derah, nak suruh je dah kita dengar. Aku nak air sejid ni. Tak. Jadi itu perbuatan tunjuk ke orang. Dia dalam hati dia memang nak suruh orang tahu. Macam-macam lah. Dia kira tu nak suruh orang tahu tu. Ataupun kalau Zambella ni, moga siapa-siapa boleh buat live. Tak, saya langsung ni. Siapa-siapa boleh buat. Tak. Dia semaya tahajud. Dia semaya tahajud tengah malam tu pukul 4 pagi, dia buat live. Tak. Moga tengok yang semaya. Jadi tu
Sebab benda-benda tahajud ni benda sunat, tiba-tiba ditunjuk ke kau orang. Tu lagu mana? Kita nak tolong niat ke dia ke? Tapi dari segi zahirnya kita nak kata kalau dia ikhlas payah tu. Sehingga boleh ditahmah dia tu riak. Sehingga kita ni tak ada pasal-pasal tuduh dia riak. Sebab apa? Sebab pesing ibadat tahajud ni dia kena buat nusuk. Kalau semaya jemaah syiar dia kena tunjuk. Kena nyatakan zakat. Kita kena syiarkan kita bayar zakat. Untuk tidak ditahmah kita ni bakhil, tidak bayar zakat, kata juga kaya saja zakat tak jewi. Kita pun bayar zakat dengan terbuka. Itu memang ditutup. Tapi kalau sedekah tak payah tunjuk dah. Sebab benda sunat dia kena sembunyikan. Cuma adalah ketika-ketika tu perlu ditunjukkan untuk elok tahmah. Ni masalah kita ni tiba-tiba buat live semaya tahajud kita. Pukul 4 pagi tu dah. Orang tengok kita maya baca doa munajat ke apa semua tu dah. Sebab itulah dia tak ada hak ruang yang paling terbuka sekali untuk orang tu jadi riak. Melainkan kita sosialkan segala perbuatan kita. Orang tahu laku. Mudah benar. Kita tidak kata dia riak tak, tapi mudah. Kita kata tak pasal-pasal kita tuduh dia riak. Menunjuk-nunjuk. Jadi kalau daripada awal lagi orang tu beribadat kerana nak tunjuk ke orang, ini adalah syirik. Mana syirik khafi. Dia buat tu kerana orang. Sebab lillahi ta'ala kita semaya kan. Salli fardhu zuhri lillahi ta'ala, lillah. Lillah dalam hati lillah. Tapi ada juga tepek belak-belak. Nak tunjuk kau orang. Aku ni mai-mai masjid. Mai masjid juga. Jadi bila ada lagu tu, itu riak tu berlaku dari awal lagi. Yang kedua, berlaku niat kerana orang lain di tengah-tengah ibadat. Kita buat tu kerana orang. Tengah-tengah ibadat. Contoh ke apa? Kita tengah semaya. Masa tu tak ada orang mari lagi. Bila ada orang mari tu, dah, mari puasa. Dia tahu aku ni kuat mai tahajud, mari mai tahajud ni. Dah. Kita pun bacalah sedap sikit, panjang sikit. Bunyi orang kata surah besar-besar sikit. Jadi tiba-tiba pada waktu tu mari nak tunjuk kau orang. Jadi benda lagu ni memang berlaku pada semua orang lagu ni. Tak boleh nak elak. Jika amalan itu mempunyai kaitan dari awal hingga akhir seperti sembahyang, maka hendaklah dia menepis niat tersebut. Mana jangan dia ikut erat. Dalam bahasa Arab dia panggil jangan istirsal. Jangan dia ikut erat, dia cuk. Kalau wa tu dia cuk gigi galik. Maknanya dia tengah semaya daripada awal lillahi ta'ala kerana Allah. Tiba-tiba dia seru ada orang mari, jadi dia pun rasa nak tunjuk khusyuk. Tenang dia. Tak gerak. Jadi dia rasa nak tunjuk ke orang. Jadi mari meta perasaan tu hendaklah dia buat. Dia tepis, kena kerak selalu. Dia kena kerak selalu. Dan dia kena terus mayalah. Tak boleh pula aku ni riak. Dia pun malah maya. Maya warga apa riak? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena semaya juga. Dia kena kerak, hentikan lintasan riak tadi, dan dia kena betul semula niat dia, teruskan semaya. Teruskan semaya. Jangan ikut erat. Macam kita tak khusyuk dalam semaya lah. Kita semaya ni macam-macam mari. Gotu dah. Lepas semaya lepas ni, orang tina suruh beli gula. Lah maya tu dah. Kita pun pergi kedan ni, dah pergi kedan ni. Kedan ni, nak pergi kedan ni kena ambil jalan kau ni. Lepas tu payah pakai tu. Payah kena pergi jalan lain. Jadi so.
nak beli gula, tak beli gula saja, belilah roti atak. Cadang makan pagi esok. Jadi cuk. Cuk. Maknanya tak ya kau agak. Begitu juga dalam bab. Kalau orang tu ada lintasan hati dia riak nak tunjuk kau orang, maka dia kena kerak selalu. Kalau dia terus menerus dengan perasaan tadi, rosak amalan dia. Gangguan niat seperti ini tidak menyebabkan dia riak. Tak jadi riak lintasan mari itu. Sebaliknya, jika dia menuruti dan melayani niat tersebut, maka rosaklah amalannya itu punahlah. Awal-awal molek. Bila mari lintasan tadi dia pun ikut erat. Layan perasaan tadi, dah. Habislah punah. Assalamualaikum, batal pahala. Semaya sah, batal pahala. Itu bagi amalan ia ada kaitan hujung awal dengan hujung. Kaitan awal dengan hujung ni maknanya semaya tu dia bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Dah. Jadi kalau dia riak tu pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang pertama dia ikhlas. Masuk rakaat kedua dia riak. Sapawi salam, oleh kerana semaya ni dikira sebagai satu keseluruhan, juzuk dia tu saling berkait, maka punah habis pahala. Itu bahagian yang pertama, nombor 2 ni. Bahagian yang kedua, jika amalan itu tidak mempunyai kaitan awal dan akhir, seperti seorang yang berniat untuk bersedekah dengan RM100, kemudian dia bersedekah dengan ikhlas sebanyak 50. Tetapi setelah itu dia bersedekah dengan 50 tu dengan riak. Mula-mula dia wi 50. Tak, 50 dia wi. Lepas tu masa dia wi 50 tu tak ada orang tengok. Lepas tu lepas pada tu dia tengok ada orang, dia pun tambah pula lagi 50. Hak mula-mula ikhlas, hak kedua tu riak dah. Jadi hak 50 mula-mula tu diterima pahala dia, hak kedua tu tidak diterima. Jadi setelah itu dia bersedekah dengan RM50 dengan riak, maka sedekah yang baki itu menjadi rosak. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga ni, riak ni lagu mana? Niat kerana orang lain timbul setelah selesai ibadat. Lepas dia semaya tu, mari perasaan, aku ni macam nunjuk kat orang lah. Maka ia tidak memberi kesan. Itu dikira sebagai perasaan dia saja. Tapi jika dia mengungkit-ungkit sedekahnya, maka rosak juga amalannya. Maknanya kalau dia malam, tahu dak malam gapo? Kawan maya tahajud malam 12 rakaat malam. Ya kau orang. Tu tak molek. Tak molek. Tapi pahala tu tak tahulah dapat kau tidak. Tapi dia telah nyohulah. Nyohu. Tapi kalau dia sebut tu sedekah, dia sebut kepada orang tu, hak dia bui. Mung ni aku tolong sedekah macam. Dia sebut macam. Itu punah amalan dia. Kemudian satu lagi, nombor 79 tu, di antara perkara yang bertentangan dengan ikhlas ialah ujub. Ujub ni kata Imam Ghazali, mengagungkan diri, membesarkan diri atau menganggap diri agung dengan amal yang dilakukan. Menganggap agung amal yang dilakukan. Menganggap agung, menganggap besar amal yang dilakukan. Ataupun satu makna lagi, dia hairan dengan diri dia sendiri. Dia kata, payah nak cari baik sepuaku ni. Dia kecek seorang dia. Kalau dia kecek, dia sebut depan orang, itu makna takabur. Mana kalau dia duduk seorang, payah dah cari sepuaku ni. Dalam hati dia, itu panggil wujud. Kalau dia sebut depan orang, itu sudah dikira sebagai takabur. Dia membesarkan diri dia di hadapan orang. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu ni suci bersih dari dosa ataupun banyak buat amal.
dia sahajalah yang lebih mengetahui. Mana Allah Ta'ala sahajalah yang lebih mengetahui orang-orang bertakwa. Mana kalau orang itu bertakwa, dia tidak akan puji amal yang dia buat. Sama ada dia heran dengan diri dia ataupun dia besar depan orang. Kemudian ada satu bentuk juga. Dia macam riak juga. Iaitu kan apa? Contoh, kalau kita tengok semaya tahajud, dah. Kita tengok semaya tahajud dah. Kita memang tak ada siapa tahu. Kita tawak live pun semaya tahajud kita. Tak ada siapa tahu. Dah. Tapi tengok semaya tu, mari pasal oh, kalau dia mau tu tahu aku ni tak tinggal semaya tahajud, baru dia tahu aku ni wali. Jadi mari perasaan. Kalau orang baru tahu apa aku buat ni, mana dia nak hak dia buat ni dalam keadaan tersembunyi, kalau boleh orang tahu, tu punah juga tu, rosak juga tu. Kalau boleh orang tahu, baru dia tahu kita ni siapa. Itu benda yang membahayakan amalan kita, merosakkan amal kebajikan juga. Jadi hendaknya kita ni benar-benar ikhlas. Mana kita buat tak paling kiri, tak paling kanan Allah. Sama ada orang puji kita ataupun mari dalam lintas dari diri kita nak buat ni kerana orang. Mari itu kita tepis. Apa pentingnya kita buat kerana Allah. Tidak kata nak tunjuk, ataupun kalau benda tu kita tunjuk dengan niat supaya orang buat supaya kita juga. Kita ni orang kata sebagai merintis. Merintis. Kita buat benda baik, man sanna sunnatan hasanah, falahu ajru man amila biha. Siapa yang buat satu perbuatan yang baik ni lalu diikuti, maka dia dapat. Dia dapat. Tapi dia kena niat molek lah. Dengan amal dia tadi, cara katalah dia tunjuk kepada seorang itu, dia tunjuk kepada orang lain cara sedekah. Cara sedekah. Cara sedekah. Batu orang tiru. Orang tiru. Jadi dia buat tu kerana Allah. Dan dia nak dapat ganjaran orang tu, orang tiru dia. Jadi kalau dia buat secara tersembunyi, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi kalau dia buat dengan terang-terang, benda yang baik, lepas tu orang lain tahu, orang pun tiru dia. Dia boleh pahala juga. Walaupun dia buat zahir tu nampak dia menunjuk. Jadi itu dikira sebagai kita mempopularkan satu cara yang baik. Caranya benda tu benda baik yang ditunjukkan oleh Nabi lah. Lalu orang pun turut kita. Jadi itu pun dikira sebagai benda yang menggandakan pahala. Jadi dia dalam bab amal ni, di sini benda yang merosakkan amal kita tu, ada juga bab bagaimana nak mempergandakan amal kita. Walaupun modal sikit, tapi dia pahala tu berlipat kali ganda. Waktu tu mungkin di kesempatan lain lah. Kemudian tajuk berikut ni minggu akan datang berkenaan dengan mukjizat dan karamah. Yang ni bila mana orang tu beramal mengikut ketakwaan dia kepada Allah SWT, maka Allah SWT memberi buah hasil tu di dunia. Jadi amal baik kita dapat buah-buah dia di dunia ni, ini dikira sebagai karamah. Bukan pahala, tapi karamah, kemuliaan. Jadi kita buat amal, Allah Ta'ala akan beri pahala di akhirat. Kalau benda amal baik kita tu Allah Ta'ala beri, kita kata kebaikan di dunia, itu tidak dikira pahala lagi, itu panggil karamah. Baru buah dia. Sebab apa? Kalau nak beri pahala atas dunia ni tak sesuai, nak tak mana pahala, tak ada. Jadi maknanya kita boleh buat kesimpulan di sini, amal yang baik selain daripada ada pahala di akhirat, ada benda-benda yang Allah SWT beri atas dunia pada kita ni macam advance lah. Yang mana kita dapat tu
sebagai satu karamah. Karamah Allah Ta'ala nak memberi kemuliaan kepada kita. Sebagai tanda kita ni ikhlas. Jadi itu insya-Allah kita akan bincang pada minggu akan datang. Setakat saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.